Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada pula yang dapat mengangkat kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya dan tiadalah kekuatan melainkan dengan seizin-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, elok untuk diamalkan insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan limpah kurnia rahmat dan keizinannya telah berkenan untuk memanjangkan usia kita ke suatu tempoh masa yang tertentu, untuk memberi lagi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita memperelokkan dan mempertingkatkan usaha atas kesempurnaan iman dan amal sebagai bekal untuk hari bertemu Allah, untuk kesudahan yang kekal abadi selama-lamanya, sama ada di syurga ataupun neraka Allah. Semoga Allah pemudahkan kita untuk urusan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk satu lagi sesi perkongsian ilmu yang bermanfaat, iaitu sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook yang ke 59 insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, terbitan oleh Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Manakala cetakannya pula oleh Ultimate Print Sendirian Berhad. Data Perpustakaan Negara Malaysia. Data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yasin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yasin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3. 1. Islam Doctrines. 2. Faith Islam. L. Judul 297.2. Sebagaimana sedia dimaklumi, versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi terdahulu telah pun kita kongsikan antara lainnya muqaddimah kitab, juga keseluruhan daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman yang merangkumi bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan bab 4, rukun iman. Manakala untuk bahagian kedua, iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman pula,
Alhamdulillah telah kita kongsikan dalam sesi terdahulu keseluruhan bab 5, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keseluruhan bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebahagian daripada bab 7, amalan-amalan syirik yang merangkumi subtopik sihir, ruqyah, jampi mantra atau jampi serapah, tamimah, yakni tangkal azimat, at-tiyarah, yakni tilik atau tenun nasib, asy-syafa'ah, yakni pertolongan, ataupun syafaat yang batilah, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu telah pun kita kongsikan keseluruhan daripada subtopik sihir, juga subtopik ruqyah, jampi mentera, dan subtopik tamimah, tangkal azimat, juga subtopik at-tiyarah, yakni tilik nasib sebahagiannya. Dan insyaAllah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-59 ini, akan kita teruskan lagi sesi perkongsian kedua untuk subtopik at-tiyarah bagi mengakhiri isi kandungan subtopik at-tiyarah ini, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Sadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-59. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Saba ayat 28. Sadaqallahul azim. Bab 7, amalan-amalan syirik. Bab 7, amalan-amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi, amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian amalan-amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat. Kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari kesesatannya, serta tidak mengetahui kesan buruk daripadanya terhadap keimanan dan tauhid seseorang. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid dan ada juga yang sekedar mencacatkan kesempurnaan tauhid seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar, iaitu syirik besar, kufur besar atau nifak besar. Dan ada pula yang digolongkan sebagai syirik asrar, kufur asrar atau nifak asrar, iaitu syirik kecil, kufur kecil ataupun nifak kecil. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama boleh merosakkan tauhid.
Manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula mampu merosakkan kesempurnaan tauhid tersebut. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir. Kedua, ruqyah atau jampi mentera atau jampi serapah. Ketiga, tamimah, iaitu tangkal azimat. Keempat, at-tiyarah, yakni tilik ataupun tenung nasib. Kelima, syafaat, yakni syafaat yang batilah, pertolongan yang batil. Dan yang keenamnya, tabarruk, yakni mencari keberkatan, iaitu tabarruk yang batilah. Untuk makluman, kita masih lagi berada di subtopik yang keempat di bawah bab 7, amalan-amalan syirik, iaitu at-tiyarah, tilik nasib atau tenung nasib. At-tiyarah, tilik nasib atau tenung nasib. Alhamdulillah, dalam sesi terakhir sebelum ini telah pun kita kongsikan sebahagian isi kandungan at-tiyarah ini. Antara lainnya, makna at-tiyarah. At-tiyarah merosakkan tauhid. Bahaya at-tiyarah, menangkis at-tiyarah. Dan selanjutnya, di pagi yang berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-59 ini, akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian kedua dan terakhir bagi subtopik at-tiyarah ini, bermula daripada hukum at-tiyarah. Hukum at-tiyarah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalang oleh at-tiyarah daripada menunaikan hajatnya, maka sungguh dia telah syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalang oleh at-tiyarah daripada menunaikan hajatnya, maka sungguh dia telah syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sabda junjungan besar SAW lagi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. At-tiyarah itu adalah syirik. At-tiyarah adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan katanya hadis ini darjatnya sahih. Berdasarkan dua hadis tersebut dan hadis-hadis lain yang seumpama dengannya, nyatalah hukum at-tiyarah, yakni mempercayai ataupun meyakini nasib sial, ataupun secara umumnya tilik nasib ataupun kepercayaan kepada tenung nasib ini, hukumnya, nyatalah bahawa hukumnya adalah syirik. Namun demikian, sama ada ia termasuk dalam syirik besar, syirik akbar, ataupun syirik kecil, yakni syirik asghar, sangat-sangatlah bergantung kepada keyakinan, kepercayaan individu berkenaan. Jika ia at-tiyarah dengan sesuatu yang dilihat atau didengarnya, maka dia terlibat dengan syirik kecil. Ini tidaklah mengeluarkannya daripada Islam,
kerana dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tidak menjadikannya sebagai sebab. Kesan nyata akibat keyakinan seperti ini ialah mampu melemahkan sifat tawakal, sifat penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencacatkan azamnya untuk mencapai hajat. Syirik jenis ini termasuk syirik bersama Allah, iaitu asyirk ma'allah. Syirik jenis ini termasuk syirik bersama Allah, yakni asyirk ma'allah. Sama ada tasyri', jika sebab itu sebab yang bersifat syar'i, ataupun takdir, ataupun kauni, jika sebab itu sebab kauni. Tetapi, andai kata dia berkeyakinan bahawa apa yang dilihat atau didengarnya itu memberi kesan secara langsung atau yang menurunkan bencana pada dirinya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam syirik akbar, syirik besar. Tetapi andai kata dia berkeyakinan bahawa apa yang dilihat atau didengarnya itu memberi kesan secara langsung, atau berkeyakinan bahawa yang menurunkan bencana pada dirinya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam syirik besar, syirik akbar. Ini kerana keyakinan tersebut bermakna dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perihal penciptaan sesuatu. Rujuk nota akhir nombor 31, iaitu Kitab Al-Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraikan, halaman 149. Sebenarnya abtiyarah ataupun kepercayaan kepada tilik nasib ataupun tenun nasib ini tidaklah mampu memudaratkan orang yang enggan percaya dan tidak dipengaruhi oleh rasa takut padanya. Boleh jadi orang yang tidak ikhlas tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ditimpa oleh perkara yang tidak diingini sebagai hukuman ataupun iqab kerana dia telah berpaling daripada kewajipan beriman kepadanya, yakni kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya dia yakin bahawa segala kebaikan hanya terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah Allah yang mendatangkan kebaikan kepada manusia, dan dialah Allah yang menolak bahaya daripada menimpa mereka. Manakala musibah yang menimpa manusia itu disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Rujuk nota akhir nombor 32, iaitu kitab Fathul Majid, halaman 315. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang artinya, apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah dari Allah, dan apa sahaja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Dalam masyarakat kita, masih terdapat banyak kepercayaan khurafat yang tergolong dalam kelompok abtiyarah ini. Dalam masyarakat kita masih terdapat banyak kepercayaan khurafat yang tergolong dalam kelompok abtiyarah ini. Misalnya, keyakinan bahawa bersin sebelum berangkat meninggalkan rumah sebagai petanda sial. Terpandang sesuatu yang buruk ketika hamil dapat memberi kesan kepada kecacatan bayi yang dikandung dan hari atau bulan tertentu sebagai tidak baik dan seumpamanya. Selanjutnya, kafarah at-tiyarah. Kafarah at-tiyarah. Hukum at-tiyarah adalah syirik. Hukum at-tiyarah, yakni kepercayaan kepada tenung nasib atau tilik nasib, adalah syirik.
Namun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar umatnya agar terlepas daripada dosa syirik akibat at-tiyarah ini. Ini sebagaimana yang tertera di dalam hadis berikut. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Qalu fama kaffaratu dhalik? Qal an taqula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Amr radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang dihalang oleh at-tiyarah, yakni kepercayaan terhadap nasib baik dan nasib sial, daripada menunaikan hajatnya, maka sungguh dia telah syirik. Mereka, yakni para sahabat, berkata, jika begitu, apakah kafarah, yakni penebus dosa itu, penebus dosa at-tiyarah itu? Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tiadalah kebaikan melainkan kebaikanmu, dan tiadalah at-tiyarah ataupun tiadalah burung melainkan at-tiyarah ataupun burungmu, dan tiada Tuhan selain engkau. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan tentang keyakinan setiap Muslim bahawa segala bentuk kebaikan ataupun musibah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, anggapan atau kepercayaan atau keyakinan bahawa burung mempunyai kaitan dengan musibah yang akan menimpa seseorang adalah khurafat atau keyakinan yang tidak berasas sama sekali. Ungkapan dalam doa kafarah untuk at-tiyarah itu, iaitu wala tayra illa tayruka, tiada burung melainkan burungmu, bermaksud pengakuan kita bahawa sesungguhnya semua burung adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Burung tidak dapat melakukan apa-apa pun, malah semua pergerakannya dikawal ataupun mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Apakah tidak mereka perhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. yakni tiada yang menahannya daripada terjatuh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, jika seseorang berasa gerun dengan at-tiyarah, yakni dengan apa yang dipercayai sebagai akibat buruk daripada sesuatu, lantas membaca zikir kafarah tadi dan tidak mempedulikan apa yang terbit di dalam hatinya, lalu diteruskan pekerjaan yang ingin dilakukannya sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia, yakni Allah Taala, akan menghapuskan apa yang wujud dalam hatinya itu. Rujuk nota kaki nombor 33, iaitu kitab Qurratu Uyun Al-Muwahhidin oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Asy-Syekh, halaman 156. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita selesaikan perkongsian
sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook kali ke-59. Dan insyaAllah dalam sesi selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik yang kelima di bawah bab 7 berkenaan dengan amalan-amalan syirik, iaitu syafaat, yakni pertolongan. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih di atas kesediaan melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini. Semoga Allah berkenan untuk mengambil kira usaha kecil kita ini sebagai salah satu amalan soleh, sebagai bekal untuk menghadapnya nanti. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.